Selamat sejahtera semua. Sebelum kita masuk topik 3.1.4, kita buat ulang kaji sedikit tentang pelajaran yang lepas. Soalan cikgu ialah nyatakan kaedah reka bentuk pengiklanan. Cikgu ulang. Nyatakan kaedah reka bentuk pengiklanan. Ada berapa semua kaedah reka bentuk pengiklanan ni? Betul. Kaedah reka bentuk pengiklanan ada 7. Yang pertamanya matlamat produk, kedua penyampaian fakta, ketiga demonstrasi, keempat perbandingan, kelima kiasan atau ibarat, keenam kenyataan merangsang dan yang ketujuh gambar pegun. Sekarang kita masuk unit 3.1.4 iaitu memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Kita nak lihat pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai ini penting kerana apa? Ianya penting adalah untuk yang pertama, bagi memastikan maklumat produk sampai kepada pengguna atau orang ramai. Yang keduanya, untuk menghasilkan reka bentuk imej baharu yang tersendiri. Dan yang ketiga adalah untuk membezakan sesuatu produk dengan produk pesaing yang lain. Di sini cikgu akan menerangkan bagaimana cara memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai. Untuk itu, jadi kita perlu menghasilkan jadual pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan bagi produk yang dipilih lah. Produk yang dipilih ni bermaksud produk yang kita hasilkan. Jom kita lihat macam mana jadual ini. Inilah jadual pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan ni. Dalam jadual pemilihan ini, ada 3 butiran yang perlu kita masukkan. Yang pertama kaedah, yang kedua penerangan dan yang ketiga justifikasi. Kalau kita lihat kat sini apa maksud kaedah ini? Kaedah ini bermaksud kaedah reka bentuk pengiklanan yang kita pilih. Kemudian penerangan pula merujuk kepada kaedah yang dipilih tadi. Kaedah yang kat sinilah. Kemudian justifikasi pula bermaksud penerangan bagaimana dan kenapa iklan ini digunakan. Kalau kita lihat sini, untuk kaedah ini dia ada 3 ruangan kan? Bermaksud untuk satu-satu iklan tidak semestinya satu kaedah reka bentuk pengiklanan saja yang kita pilih. Mungkin dalam satu-satu iklan itu, contohnya yang pertama ni kita boleh pilih kaedah kenyataan merangsang. Yang kedua, mungkin kita guna pula kaedah reka bentuk pengiklanan gambar pegun. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh juga masukkan kaedah reka bentuk pengiklanan penyampaian fakta. Untuk ruangan penerangan tadi, contohnya kat satu tadi kan kita guna kaedah kenyataan merangsang. Dekat ruangan penerangan ni kita tulis kenapa kita pilih kaedah kenyataan merangsang. Dan yang di justifikasi ini kita tuliskanlah macam mana kita menggunakan kenyataan merangsang tadi dalam iklan yang kita hasilkan. Contohnya macam penggunaan perkataan wow, wow, murah, murah, mungkin lagi apa lagi, menawan, untuk menyokong kaedah kenyataan merangsang tadilah. Ini adalah contoh jadual pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan bagi produk beg jeans. Seperti yang cikgu beritahu tadi, jadual pemilihan ini mestilah ada 3 penerangan butiran, iaitu yang pertama kaedah, kedua penerangan dan yang ketiga justifikasi. Contoh, katalah untuk yang kaedah pengiklanan yang pertama kita gunakan kenyataan merangsang. Jadi dekat ruangan penerangan, boleh ditulis seperti ini. Kaedah ini dipilih untuk menarik minat pengguna, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang produk beg jeans ini. Manakala untuk ruangan justifikasi, boleh ditulis macam inilah, penggunaan perkataan wow, murah, menarik,
menawan. Sebagai ilustrasi menyebabkan pengguna tertarik untuk mengetahui dan ingin memiliki produk. Okey, untuk kaedah periklanan yang kedua pula, kita katalah gunakan kaedah gambar pegun. Okey, untuk ruangan penerangan, boleh ditulis kaedah ini dipilih untuk menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk beg jeans ini. Manakala untuk justifikasi, boleh ditulis gambar foto beg yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk beg jeans kepada pengguna. Maksudnya dekat iklan tadi dia masukkan gambar pegun iaitu gambar beg jeans. Okey, manakala kaedah reka bentuk periklanan yang ketiga dipilih ialah penyampaian fakta. Okey, untuk ruangan penerangan, kaedah penyampaian fakta ini dipilih untuk menyampaikan fakta produk beg jeans dengan tepat kepada pengguna. Dan untuk penerangan justifikasi pula boleh ditulis maklumat atau fakta mengenai kelebihan produk beg jeans dapat disampaikan dengan lebih jelas. Daripada jadual pemilihan kaedah reka bentuk periklanan tadi, kita boleh menghasilkan beberapa reka bentuk iklan lah. Contohnya di sini, ini adalah reka bentuk iklan beg jeans yang pertama. Kita lihat sini daripada iklannya, kita labelkanlah. Contohnya di sini, kenyataan merangsang melalui penggunaan perkataan sebagai ilustrasi yang bertujuan menarik minat pengguna. Dia nampak tak, dia guna perkataan wow kan, murah, menarik, menawan. Kemudian kat sini ada penyampaian fakta melalui gambar foto yang menunjukkan cara menggunakan beg jeans itu. Kemudian ada lagi sini maklumat untuk dihubungi oleh pengguna. Nampak tak sini dia labelkan nombor telefon yang boleh dihubungi, nombor WhatsApp, dekat Facebook. Kemudian penyampaian fakta melalui maklumat yang menyatakan kelebihan produk, iaitu di mana kelebihan produk ini ialah lebih praktikal, tahan lasak, mudah dibawa dan jimat kos. Kemudian ada lagi kenyataan merangsang yang bertujuan menarik dan memujuk pengguna dapatkan segera sementara stok masih ada. Kemudian kita tengok reka bentuk iklan beg jeans yang kedua. Di sini kita lihat dia menggunakan warna latar belakang yang menarik lah. Kemudian ada lagi gambar pegun disampaikan melalui gambar foto pada ilustrasi yang bertujuan memperkenalkan produk kepada pengguna. Kemudian matlamat produknya disampaikan melalui tajuk yang membantu ilustrasi. Nampak ni, beg jeans. Perkataan jeans ni ada nampak itu adalah jeans lah. Kemudian ada penyampaian fakta melalui maklumat yang menyatakan kelebihan produk. Kelebihan produknya tahan lasak, jimat kos, lebih praktikal dan mudah dibawa. Serta maklumat yang boleh dihubungi oleh pengguna, iaitu nombor telefon lah untuk dihubungi, melalui WhatsApp, melalui Facebook. Dan kita lihat reka bentuk iklan beg jeans yang ketiga. Kat sini dah lain pula kan, dia punya reka bentuk. Kat sini itulah matlamat produk disampaikan melalui tajuk. Nampak ni, beg jeans. Kemudian penyampaian fakta melalui maklumat yang menyatakan kelebihan produk. Nampak sini ada saiz, tahan lasak kan, mudah dibawa, jimat kos, lebih praktikal. Ni ada kain jeans. Dan ada maklumat untuk dihubungi oleh pengguna lah, nombor telefon